Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang dah menunggu. Subhanallah, subhanallah. Pantang lambat sikit. Menderu-deru masuk. Cik Zainul Abdul Rahman dah duduk soft depan Suzana Amiruddin pun. Masya Allah. Haliza Hamzah, Nur Zarina Wati, Altamis Furqan, Yasmin Yaakob. Alhamdulillah terus. Mesti tunggu ni tadi. Fatimah Aini, Cik Rusia, Kak Yun Taslim, I miss you. Yang I miss you ni jumpa kat masjid kot lagi. Zuraida, Hanisa Syafi'i, Nur Jannah, Rodia Syarif, Mazni Ahmad, Rafida Yusof. Kita dating hujung bulan ni. Cik Wah, Nur Aini Abdul Rahman, Cik Liza, Nur Aisyah, Nur Haja Nurma, apa khabar Cik? Zainul Abdul Rahman, Maimunah Salim, Kak Yanti Hamid ku, apa khabar ku? Rini, Tiki, apa tu tak nampak? Zan Aizan, amboi. Zan, comel ada sebab lagi kita share. Sebab apa? Alamak, gurau sangat dah terlepas nama. Farzah Abdul Rahman, siapa lagi tadi? Mas Liza Bagiran, Bonda, Aisyah Abdullah, Fatimah Omar, Aizan Muhammad, Zulina Wanci, Mas Jamil, Cik Piah. Kenapa? Oh, dia kena macam ni. Sebab dekat bunga tepi tu tulisan tak nampak sangat. Kak Salina Salihuddin, Nuraini Abdul Rahman, Julida Amuh, Siti Zuraida Ibrahim, Juhana Muhammad Tahir, Syairah Abdul Rahman. Betul ke saya sebut nama ni? Nur Aidah Bidin, Rohana Maknawi. Apa khabar Kak? Lamanya tak jumpa. Siti Roziah Osman, Nurizan Hassan Nur, Azlina Syukur, Zaida Semput, Hamidah Taib, Rosnaini Adana. Kak Nani, sebelum saya terlupa, saya terpaksa tak dapat memenuhi jadual next week Saya ada tim khidmat punya anak anda kahwin. So saya nak berkumpul di sana atas urusan jauh, jadinya tak bolehlah Kak Nani. Sebelum saya terlupa nanti nak WhatsApp saya terlupa je. Kita tukar tarikh lain insya-Allah. Norhen Afina. Norhen ke Norin ni? Takut salah sebut, marah orang salah sebut nama. Kak Juriah Nur, amboi happynya dia dapat jumpa Ustazah Zawiyah semalam. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dah sebut nama. Duduk soft depan memang sebut nama semua. Linda Kecil, Baizura Badli, Syardila, Suhaila Ismail, Zulizah. Dia dekat bunga ni kan, tulisan tu putih tak nampak. Kak Siti Azmahani, Bondaku, Rahimah Omar, Hamidah Sa'ad, Robiah Yahya. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Nani, Niza Anis, Maryam Syarbaini. Sahabat-sahabat, Maryam Syarbaini ni sahabat La Tahzan yang sangat istiqamah mendapatkan buku-buku Ustazah Zai, tapi matanya kurang nampak. Hari tu suami dia, kan Kak, betulkan saya kalau salah, suaminya sanggup jumpa Ustazah dekat masjid nak dapatkan buku tanda tangan. Masya Allah, hai sayunya hati bagusnya suami macam tu. Sampai nak dapatkan buku, isteri dia suruh jumpa Ustazah nak dapatkan buku Ustazah. Saya tak boleh pergi surau Ustazah, mata saya tak berapa nampak. Allahu Akbar. Allah, Masya Allah. Semoga syurgalah mata itu, mata-mata yang tak dapat melihat di dunia, tapi Allah celikkan hati untuk sentiasa memandang kebesaran Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, 7.13. Semput turun tangga. Lupa bawa turun kain tadi. Masuk dalam mesin, panjat tangga, jadi semput. Macam mana? Tak lama lagi nak sa'i. Okey, cabarlah Ustazah bagi kurus sikit. Sila cabar Ustazah. Ustazah tolong kurus. Kalau Ustazah kurus nanti saya hadiahkan Ustazah apa? Cabarlah sikit. Janganlah hadiah cekodok. Tak adalah Ustazah. Gurau minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Depan Ustazah ada sahabat tim khidmat Izzati. Ya, kalau dengar bunyi gelak tu, Ustazah ni seorang-seorang tapi ada dengar bunyi orang gelak ni, siapa pula ni? Hampa jangan duk macam-macam.
Ustazah ada jin ke kat rumah? Jangan. Okay, Ustazah ada teman pagi-pagi duduk dengar Ustazah Latahzan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa diri tak dikasihi mungkin kerana aku. Kenapa tu Mina Dapok punya ayat ke? Terus Ustazah tak jadi. Mina Dapok, rasa diri tak dikasihi mungkin kerana aku belum cukup baik. Awat tu Mina Dapok. Sebab Ustazah tak sebut nama ke jadi lagu tu? Jangan gitu. Habis tu nak sebut nama 1000 orang tiap-tiap hari, jenuh terkehil. Semua sayang ke Mina Dapok cakap pasal siapa. Tak payah kita tulis-tulis kat ruang komen kalau kita rasa kita wanita malang ke, jejaka malang ke, jangan tulis macam tu. Ustazah, senang je nak kurus, banyakkan minum air suam, stop air manis. Kita dah tak minum air manis tau. Tak percaya tanya dekat tim khidmat. Tak minum air manis dah, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mina Dapok, okey ke? Tarik nafas, tarik nafas. Tahan nafas sebab nak selawat. Lepas. Okay, Alhamdulillah ala kulli hal atas seluruh kehidupan kita ni. Tak ada siapa sayang kita, Allah sayang kita. Sebab tu Allah hidupkan kita untuk kita terus menebarkan kasih sayang. Yang paling indah dalam hidup ni adalah memberi kasih sayang. Kalau kita tunggu, dia tak sayang aku, dia tak sayang aku, dia tak sayang aku, kita makin depres dan kompom kurus. Seorang kurus jangan terasa. Kalau orang terlebih lemak tu dia terlebih. Bukan terlebih kasih sayang, tapi dia terlebih menyayangi. Kita ambil kata Nabi SAW, kita bersaudara, sahabat-sahabat. Mina Dapok ke siapa ke, sahabat ini Syahkardiman ke, Rodia Syarif. Semua sayang tak ada satu pun tak sayang. Sayang kerana saudara se-Islam. Kalau ada yang menonton dengan suami, jangan duk cubit suami. Oh boy, Ustazah sayang abang juga, memang hidup le. Saya ada suami, sekian dimaklumkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak Kak Yun Taslim, Kak Rifkah Husni, siapa lagi sahabat-sahabat Masjid Ibn Abbas. Kejap lagi pukul 10 Ustazah akan bersama mereka. Kenal ke Kak? Siapa yang Kak Teh duk hantar mesej kat saya ni? Sebab hari ni Kak Teh tak ada kat masjid. Kak Teh musafir. Dia tulis minta tolong Ustazah bacakan doa pada kuliah pagi nanti di masjid. Sahabat kuliah duha kita, kelas-kelas pengajian kami, Allah yarhamah, Faridah Mat Nur. Faridah Mat Nur yang telah kembali ke rahmatullah subuh pagi semalam, aksiden di tapah perjalanan nak balik ke KL dari Perlis, ambil anak. Anaknya juga kritikal di hospital, suaminya alhamdulillah selamat. Siapa ya sahabat-sahabat? Jom kita hadiahkan Fatihah untuknya. Moga syurga untuk sahabat kita ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu berita duka muslimat dirahmati Allah. Dan saya dapat juga mesej ni. Tak tidur ni mereka ni. Mereka dah selesai umrah dah. Saya nak bacakan kepada anda. Sebab dah. Kenapa nak bacakan kepada anda? Sebab bayangkan sahabat Asnaf, OKU yang dah sampai ke Baitullahil Haram, betapa seronoknya mereka. Dan mereka
benar-benar kali ini diraikan, Masya Allah diraikan. Hikmah pandemik lah saya rasa. Saya tak berani janji apa-apa. Ustazah, nanti kalau saya join Al-Fawwas saya dapat macam tu ke? Saya tak berani janji apa-apa. Rezeki mereka, sebab hotel banyak tak buka lagi kan, muslimat dirahmati Allah. Jadi tempahan hotel kami tu macam-macam lah cabaran-cabarannya. Lepas tu dapat upgrade kepada hotel Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muslimat dirahmati Allah. Saya pun subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh cakap upgrade hotel tu tak cakap dekat jemaah. Sebab kita macam nak buat surprise lah kononnya. Yang paling saya pula yang tersurprise kan, saya yang tersurprise. Sebab apa semalam Ustaz buat video call jemaah lepas umrah. Lepas tu makan tengah hari, saya pula yang tersurprise. Surprise apa? Ya Allah, mereka makan udang ketam masak lemak. Saya kat sini pun tak dapat udang yang ketam. Saya kat sini makan benda sejuk dalam peti air, duk panaskan balik. La ilaha illallah, dapat udang masak lemak, dapat ketam. Yang lauk Melayu. Bang, bukan ke kalau hotel 5 star dia makan roti-roti, nasi tak ada lauk macam tu je? Ya, tapi ni Alhamdulillah sangat. Lepas tu, mereka duk berangan nak tukar nama Rotana Hotel tu kepada Al-Fawwas Hotel. Memang kalau berangan tu memang kerja kami lah. Pasal apa? Ni bukan nak suruh anda menyampah dengar tau. Sebab rezeki mereka kemasukan ke situ pada semalam lah. Mungkin hari ni dah ada orang lain masuk sebagainya. Semalam tu tak ada orang lain. Hanya jemaah Al-Fawwas yang makan dekat situ. Ajaib tak ajaib? Jadi saya kata mustahil. Okey, tak percaya ni abang buat video live ni. Mana ada orang lain? Beg biru je semua ni, kami je semua. Bayangkan sahabat-sahabat, pakcik-pakcik yang tak pernah keluar daripada kampung mereka. Ya Allah, dihadiahi keadaan yang mereka tak habis-habis melafazkan syukur. Saya kata ini baru dunia, nikmat dunia, belum syurga. Bayangkan kalau kita berehat dipilih oleh Allah di dalam syurga. Mereka penat menjadi asnaf sempit, muslimat dirahmati Allah. Tapi di dunia ni, ya Allah seronoknya kan. Jadi Ustazah selalu berangan, ya Allah tak apalah penat sekejap, tak apalah ya Allah susah sekejap kat dunia ni, jangan sampai aku susah dekat akhirat. Selalu sebut macam tu. Sebab baru dapat gembira kat dunia ni, kita dah tak terkata ini kan lagi dapat gembira dekat akhirat. Sabar muslimat dirahmati Allah, Masya Allah. Saya nak bacakan. Assalamualaikum Ustazah, salam subuh. Dia tahu kita dah subuh. Akak nak ucap terima kasih tak terhingga buat Ustazah and tim Al-Fawwas. Syukur akak selesai menunaikan umrah wajib semalam. Alhamdulillah. Jangan nangis. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya dipermudahkan. Alhamdulillah, air mata menjadi saksi betapa bersyukurnya akak. Akak tak henti-henti berdoa untuk hamba Allah yang menaja akak. Setiap doa akak pasti selitkan hamba Allah tu. Sahabat-sahabat yang banyak support, bagi semangat dan tunjuk ajar. Syukur Alhamdulillah akak dapat berkenalan dengan kawan-kawan baru yang baik-baik belaka. Syukur ya Allah. Tu gambar ayat mata je lah. Subhanallah muslimat, orang yang dah lama teringin nak ke Baitullah, tapi dek kesempitan hidup tak mampu, sekarang Allah beri macam tu. Cuba anda bayangkan. Kita pun terasa macam, ya Allah kan, indahlah sahabat. Jom hidup ni menggembirakan orang lain, kita pasti digembirakan Allah. Subhanallah. Maka sesuailah dengan tajuk kita. Tu ada satu berita duka yang tadi kita kematian berita. Saya pun tak pasti dia sahabat Latahzan atau tidak, tapi dia jemaah di Masjid Ibn Abbas lah mungkin. Yang kedua, berita gembira daripada sana. Betul, Suria Ismail. Sebab tu kan kita kalau bergembira, seronok-seronok apa saja kan, muslimat dirahmati Allah, tanya diri. Macam contoh akhlaknya Nabi, bila dia berkenduri, dia sibuk panggil orang susah, panggil anak yatim. Ustazah tegur dalam satu program ilmu beberapa kali lah, dan Alhamdulillah ada seorang jiran Ustazah ni, dia ikut apa yang Ustazah, dia kata, akak terdengar ceramah Ustazah tu, akak rasa macam bersalah sangat. Masa tu dia nak kahwinkan anak tau, muslimat dirahmati Allah. Adalah kan biasa orang kahwinkan anak ni, major VIP semua kan. Lepas tu dia cakap kat Ustazah, Ustazah akak punya wedding ni, kahwinkan anak ni, akak nak Ustazah bawa anak yatim satu bas.
bawa anak yatim pukul 11 pagi Ustazah. Majlis akad bukan start pukul 11.30 ke? Orang biasa datang pukul 12. Lepas tu, tapi Ustazah, akak dah belajar daripada Ustazah. Ya Allah, akak terkesan, akak silap sebelum ni buat majlis. Sebab dia kira orang berada juga kan, muslimat buat majlis, jemput orang tua di meja VIP. Tapi akak tak pernah jemput anak-anak yatim ke area rumah kita. Area rumah kita ni berapa kerat sangat kak. Tapi kalau akak nak satu bas, insya-Allah lah kita usahakan. So kita bawa satu bas anak yatim ke majlis dia. 11.30 pagi anak-anak ni dah sampai, dah duduk dekat meja VIP tau sahabat-sahabat, meja VIP. Saya pun cakap sebab dia bincang lah macam mana nak buat Ustazah. Akak betul ke nak jemput anak yatim makan dulu baru tetamu akak datang? Yelah, akak belajar daripada apa yang Ustazah sampaikan. Alhamdulillah, akak dah cakap dekat caterer, siapkan meja VIP untuk anak-anak yatim. Lepas tu bagi menu special, gift special kat diorang. So nanti lebih kurang 11.30 diorang dah siap-siap nak balik. Diorang akan bersihkan balik meja. Kemudian barulah tetamu akak datang, barulah khaskan meja VIP lain. Anda faham tak apa yang Ustazah rasa? Ustazah kata, ya Allah Tuhan, kalau orang VIP, kalau saya lah VIP, contohkan muslimat, kalau saya lah VIP, bukan satu V tau, 10 VIP. Kalau Ustazah sampai hal meja aku tu ada budak-budak makan pula tu, pahal tu kan. Tak mustahil, tak semua VIP macam tu. Tapi dia siapkan anak yatim ni dah dapat gift masing-masing, naik atas bah balik, baru tetamu lain sampai. Masya Allah muslimat, kita boleh tiru perkara macam ni dan terasa barakahnya majlis tersebut. Subhanallah kan, kita kadang-kadang kita bergembira orang yang susah berhampiran kita tak ingat. Kita bergembira orang yang di kalangan asnaf, anak yatim kita tak panggil. So Ustazah nak kalau boleh setiap penerbangan Al-Fawwas ni ada golongan OKU, golongan asnaf yang kita raikan. Sebab saya cakap dekat jemaah macam tu lah muslimat, kita tumpang mereka tau. Sebab tu mereka dapat, Masya Allah, mereka dapat Ustazah rezeki, terima kasih Ustazah. Bukan terima kasih kat Ustazah, diri tu jangan sombong. Kalau nampak OKU, nampak asnaf tu bukan mak aku pun, tu bukan adik-beradik aku pun, lantak pi kat hang lah. Siapa suruh OKU tapi tak bawa waris kat rumah, hamboi hang paduk taja ke waris dia. Sekian dia maklumkan. Kan? Jadi Masya Allah, tabarakallah, seronok tengok mereka gembira. Subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tajuknya baru sampai tajuk. Sedekah itu melapangkan dada. Masya Allah, sebut melapangkan dada je dah nak nangis. Sebab orang yang berjauh hati, orang yang berkalau-kalau, orang yang kata Allah tak sayang aku, kenapa ujian banyak pada aku? Sayang, bukan anda seorang diuji. Semua manusia atas dunia ini yang punya akal diuji. Orang gila je yang tak rasa diuji. Suka hati akulah nak bogel, nak telanjang, nak sekian, suka hati akulah. Tak ada malaikat yang mencatat dosa dan pahala sebab dia tak ada akal. Kita ada akal. Semua kita diuji. So jangan pernah merasa ujian aku paling teruk sekali. Sebab anda hanya melihat kepada diri. Tolong melihat di sekitar dirimu. Anda akan melihat betapa banyaknya manusia yang diuji. Dan kita akan kata, ya Allah, kuatnya dia. Kalau aku jadi dia, aku tak mampu, ya Allah. Maka kita akan syukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf ya, saya pakai tudung yang bunga ni kat tepi. Saya tak nampak sangat tulisan anda. Kenapa? Kenapa ramai orang tanya audio tak sama suara? Ya ke Zati punya macam mana? Cuba Zati tutup dulu. Saya takut dia sebab dua Zati pakai wifi kan? Cuba try tengok macam mana. Allahumma salli ala Muhammad. Tolong respon saya ya. Kesianlah pula kalau mulut dengan suara tak sama. Sebab apa? Ustazah tengah nangis, hang pun gelak pula. Hang pun tengah nangis, Ustazah pula gelak. Ya apa hal pula Ustazah nangis ni padahal dia tengah cakap benda yang menggembirakan. Macam itulah. Tak tally suara dengan gerak bibir. Ya, audio tak sama suara. Tak match. Allah. Sekarang dah match ke belum?
So Ustazah nak live dulu masuk balik ke macam mana? Sayang ni dah 800 lebih orang menonton ni. Cik Rodia okey je? Cik Rodia okey ke Cik Rodia? Apa amalan Cik Rodia? Tolong share sikit. Kita gembira raikan orang seperti Asnaf, anak yatim, Baizura Padlisha. Betul Ustazah belum? Dia lambat sesaat gitu. Jangan saya tengok respon tak apa. Ustazah janji kami dapat ilmu. Okey, okey je line Melaka. Cik Siti Atikah okey apa rahsia? Sebab baru balik Turki ke? Aizan Mamat pun kata tak sama dengan suara. Kak Dah, betul ke? Habidah Isa, Kak Dah tak okey. Rejoin, suara dengan memek muka tak sama. Alah sayang, tak boleh nak jadi pelakon. Ahmad Nisfu marah kalau tak sama mulut dengan ni. Latifah Ali, audio okey je. Teruskan, okey teruskan. Baik. Cik Siti Khadijah kata keluar dan masuk balik kemudian okey. Okey, sila tiru teknik yang dilakukan oleh Khadijah AR. Okey. Mas Jamil kata dari mula tadi tak okey. Mungkin juga sebab dalam satu bilik Ustazah gunakan wifi yang sama dengan Zati. Tapi kalau misal kata Zati dah keluar wifi kan, try tengok macam mana. So keluar balik, masuk. Okey. Cik Yurni kata Alhamdulillah okey je. Okey, teruskan. Melakukan kebaikan termasuk dalam perkara-perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan keresahan. Anda nak keresah anda hilang, so jangan berhenti buat kebaikan. Ustazah tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Tolong belah dada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau boleh lah, masalahnya kita tak boleh nak belah dada kita nak tengok baik ke busuk. Busuk ke wangi hati ni, tak boleh. Kita rasakan sahabat-sahabat, kita akan resah bila kita sibuk meminta orang buat baik pada kita. Kita penat. Tapi tolonglah banyak buat baik kepada orang lain. Hilang resah anda. Percayalah. Biar besar masalah macam mana pun, muslimat dirahmati Allah, biar besar masalah macam mana pun, anda akan merasakan bahagia bila kita banyak memberi bahagia pada orang lain. Percayalah sahabat-sahabat. Kebaikan yang dimaksudkan adalah seumpama sedekah. Baik macam mana Ustazah? Apa lagi yang saya tak baik? Kau main. Jangan marah. Sabar Ustaz. Sedekah, beramal soleh, memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Apa saja yang baik-baik di sisi Allah, pindahkan kepada manusia supaya apa yang disukai Allah, walaupun mula-mula manusia tak suka, insya-Allah lama-lama dia akan suka. Biasa je kita buat baik orang tak suka, biasa. Muslimat dirahmati Allah. Bukan semua. Jangan duk perasan setiap kali aku buat baik semua orang akan suka. No, memang hidup le sahabat-sahabat. Just ready dalam kepala kita ni, buat je baik di sisi Allah. Allah suka aku buat apa, Allah suruh aku buat apa, Nabi suruh aku contoh yang mana, buat je. Dalam pada kita nak buat tu, ada keluarga left group, ada jiran tetangga menjeling, ada saudara mara menjauh, itu biasa. Terus je buat baik. Jangan pula anda remove kawan tu. Hang tak baik kan, aku remove hang. Hang tak baik kan, aku tak balik kampung jumpa hang. Amboi hampa macam dah baik, malaikat sangat. Itu bukan malaikat namanya. Kan muslimat. Jangan duk perasan baik. Terus je buat baik di sisinya Allah. Lama-lama manusia-manusia yang tak suka dekat anda tu akan jadi suka. Sampai ke mati dia tak suka. Ustazah, dia sihirkan mak saya, disihirkan bapak saya, sampai ke mati tak suka. Dah kenapa nak sedih kalau orang yang buat jahat tak suka kat kita? Sebenarnya Allah yang sedang asingkan dia daripada kita. Syaratnya kamu jangan mengasingkan diri. Jangan bersangka-sangka. Jangan tak bertegur. Jangan bila nampak menyimpang ke tempat lain. Jangan orang tu masuk pintu depan, hang masuk pintu belakang semata-mata tak nak berjumpa. Jangan macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul kan di Daud? Kita baca. Masya Allah. Semua ini merupakan satu daripada sekian banyak perkara yang mampu menciptakan kedamaian di dalam dada. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Suratul Baqarah ayat 254. Anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman,
Belanjakanlah di jalan Allah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah. Anfiqu itu nafkahkan, belanjakan, infakkan apa yang direzekikan Allah kepada kamu. Apa yang kita dapat hari ini sahabat-sahabat dari Allah. Kenapa kita tak belanjakan semula untuk Allah? Kita pakailah yang secukupnya, seadanya. Jangan melampau-lampau. Tak salah nak kelihatan mewah keretanya, tak salah nak kelihatan besar rumahnya, tapi apa keperluannya? Tolong jujur dengan Allah. Muslimat dirahmati Allah, tolong setia dengan Allah. Kita beli hanya untuk kepentingan diri. Beli untuk apa tu kak? Kereta 18 seater tu. Ya, ada ke kereta 18 seater? Sekati Ustazah Zai. Kan? Beli kereta besar tu pasal apa tu kak? Kan? Ustazah saja nak tengok tu lah beli, lepas tu selimut. La ilaha illallah. Berapa harga tu kak? 300,000 je. La ilaha illallah kak. Tahu tak, saya nak himpun 300,000 nak siapkan rumah anak-anak yatim tu. Dah 13 tahun tak dapat lagi. Masya Allah. Bukan akak dah ada 4 biji dah kereta? Memang 4 biji. Bukan duduk berdua je ke? Duduk berdua tu kan tukar Ustazah. Lepas tu yang paling besar tu selimut. Pandang kenyang Ustazah. Kalau pandang, bahagia. Kalau pandang kereta jadi kenyang, bahagia. Rasa apa kat pandang kereta tu? Rasa ketam masak lemak? Rasa sup daging? Kalau tengok kereta jadi kenyang, saya pun nak macam tu. Mana kereta akak yang bagi kenyang tu? Tu Ustazah yang tengah selimut tu. Sekejap lagi saya pergi rumah akak, saya tengah lapar ni. Tengok kereta tak kenyang pun kak. Saya lagi lapar tengok kereta akak. Sekejap lagi aku makan pemilik kereta ni sekejap lagi. Kan sebab apa? Pelik tengok kereta je kenyang. Akak Ustazah. Saya ada haji-haji kan. Ada tak haji-haji yang menonton? Lagi pelik perangai muslimat. Nak ngumpat ni. Jom kita ngumpat berjemaah. Kat mana nak ngumpatnya? Kan? Ustazah, saya kalau tak dapat tengok perempuan cantik, dapat tengok gambar perempuan cantik pun saya dah syahdu dah Ustazah. Nak piat-piat telinga. Sebab apa nak piat-piat telinga muslimat? Itulah Allah beri kepada perempuan, tolong berhijab, ditutup. Sebab pandangannya lelaki terlalu tajam. Mereka tak tengok yang betul-betul berdepan ni tau muslimat. Kan? Hampa jangan duk pelik. Ini cerita benar ni, cerita benar. Kan siapa yang nak tahu cerita benar, takut kata Ustazah kelentong ni. Memang bukan semua haji yang duduk sebelah anda tu super baik, kan? Bukan semua haji. Ni kisah benar. Saya pergi buat cermin mata. Saya dah berapa biji cermin mata ni saya buat dekat tempat sahabat saya. Memang superb macam tu kan. Lepas tu Ustazah pun masuk kata, Ustazah dah lama tak datang. Ustazah jangan terkejut pula. Tiba-tiba poster-poster gambar perempuan Mona Lisa. Sebab dia jual spek Mona Lisa brand masa tu. Saya tahu kalau kita buat ni poster-poster ni, maknanya mengiklankan di kedai cermin mata dia. Dia dapat macam ni nak renovate kedai tu. Ada orang yang ada pihak di sponsor lah. Saya tak pandai lah nak cakap macam mana. Ada pihak di sponsor lah. Tapi syarat dia, dinding-dinding kedai cermin mata dia tu kena tampal model dia. Iklan-iklan Mona Lisa punya cermin mata. Okey, faham. Wah, rezeki lah juga ni kiranya. Yalah Ustazah, tapi saya tak selesa Ustazah gambar-gambar perempuan besar-besar. Perempuan Mak Saleh tak pakai tudung, pakai spek gitu kan. Anda tahu sahabat saya ni kata apa? Ustazah tahu pakcik-pakcik haji-haji kalau datang balik daripada surau ni pakai kain pelikat, jubah baju Melayu, ni datang boleh berdiri selfie sebelah gambar perempuan kat dinding tu. La ilaha illallah. Aku rasa haji mana? Geram kita dengar. Ya Ustazah, dia kata lawas sungguh lah aku kalau dapat bini perempuan macam ni. Lepas tu dia duduk sebelah tu, dia selfie dengan gambar tu. Selfie dengan siapa Ustazah kata kan? Dengan gambar tu Ustazah dia selfie. Dia kata balik puah lah tengok gambar besar-besar macam ni. La ilaha illallah. Mesti ni lepuk sikit muslimat. Pelik lah kita, pelik. Ni ramai ni yang menonton. Haji-haji pun ada. Awak yang teruk sangat berbenur macam itu. Jangan jadikan benda macam ni gurauan. Muslimat dirahmati Allah. Orang tengok perangai pun pelik lah. Ustazah, jangan leza sangat mulut. Daripada saya selfie dengan bini orang, baik saya selfie dengan gambar tu.
Gambar tu bukan ada perasaan. Yelah, tapi pelik. Nanti dia datang lagi dekat kedai tu, semata-mata dia nak tengok. Hidung dia, mata dia. La ilaha illallah. Saya cakap dekat tukang toke kedai tu, kalau macam tu sebab ni kan sponsor. Pakaikan niqab kat gambar tu. Pakaikan niqab, saya kata. Edit gambar tudung. Orang yang sponsor tu bukan tahu pun. Bagus juga idea ustazah ni. Habis pula lah dinding-dinding saya ni berconteng nanti. Suruh je cucu conteng dekat situ. Kan? Tenggekkan tudung, pakaikan niqab. Nanti haji-haji datang, bertaubat dah kau punya gambar dekat dinding ni. Taubat dah. Tuan dia tak bagi tengok orang gambar dekat situ. Pelik kan, muslimat dirahmati Allah. Belum lagi ada orang berdepan ni. Amboi Abang Haji kan. Bukan Abang Haji Zarina Adam tau. Bukan Abang Haji Sandimah Haji Jamin. Bukan. Ni lain. Okey. Muslimat dirahmati Allah. Bukan semua ya haji-haji. Maafkan saya. Bukan semua. Tapi jangan adalah sikap macam tu. Dan ternyata nasihat saya kepada orang perempuan. So bila kita selfie segedabak muka kat depan tu. Muslimat dirahmati Allah. Kan? Ingat tak ada suami-suami orang. Piwit. Piwit. Macam tu kan muslimat. Kenapa kita suka sangat ustazah tu? Macamlah dia tak bergambar kat Facebook. Gambar. Tapi apa niat kita berkongsi gambar tu? Janganlah, kalau dengan lepas-lepas makeup terus selfie. Masa pakai bedak sejuk tak selfie pun? Muslimat dirahmati Allah. Janganlah macam tu. Jujur pada diri. Masa kita share gambar tu, jujur pada diri. Untuk apa? Nak tutup akaun Facebook sebenarnya itu yang terbaik. Tapi kita hidup sekarang ni muslimat dah tak lari dengan benda tu semua. Jadi masa kita share gambar tu untuk apa? Tanya diri. Ya Allah, kalau untuk orang perhatikan, aku pakai produk baru kot lah. Ada orang kata, putihnya muka sekarang ni pakai produk apa tu? Wah, berjaya. Boleh jadi model sebelum, selepas. Sebelum tak banyak sangat gambar. Tak banyak share selfie dekat kamera. Sebab apa? Sebab sebelum. Masa selepas bajunya ketat, masa selepas selfie-nya banyak, pelik. Tolong faham. Okey? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Salah. Ayat 254. Anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, lelaki dan perempuan yang bersedekah. Jangan orang perempuan kata, saya tak kerja ustazah, orang lelaki lah yang kena banyak sedekah ni. Macam tu muslimat dirahmati Allah. Orang lelaki pula, orang perempuan lah ustazah banyak sedekah, dia tak payah nak tanggung apa-apa. Pelik. Hang tuduh aku tuduh hang, sampai bila pun kita tak jadi orang yang suka bersedekah. Sedangkan Quran menyebutkan tentang orang lelaki bersedekah, orang perempuan bersedekah. Orang lelaki bersedekah, pahala. Orang perempuan bersedekah, pahala. Allah tak kata hang perempuan tak payahlah sedekah, hang bukan kerja pun. Saya tak kerja, suri rumah je ustazah. Apa cara saya bersedekah? Ibu ada nasi goreng, nasi banyak lebih malam tadi, korang semua tak makan, beli burger lah pula. Pagi ni ibu nak goreng nasi, pergi bawa pergi sekolah. Ibu mana udang, mana fishball, tak ada pun ibu. Ini namanya nasi goreng bodoh. Tapi awak makan, awak takkan bodoh. Tapi awak pergi share balik dekat sekolah, pergi bagi cikgu sikit, makan dengan kawan-kawan. Balik sekolah dia sengih je. Kenapa anak ibu seronok sangat ni balik sekolah? Cikgu kata nasi goreng pula dah. Cikgu kata nasi goreng bodoh ibu tu sedap. Cikgu kata nasi goreng bodoh? Ya kan tadi ibu cakap ibu goreng nasi goreng bodoh. Jadi adik pun cakap dekat cikgu nak tak nasi goreng bodoh? Cikgu pun kata, apa resipi nasi goreng bodoh ni? Sedap sangat. Kan? Tak, ini bukan nasi goreng bodoh, ni nasi goreng sedap. Nak ajar anak-anak kita jangan malu nak bersedekah. Ya, orang kaya mungkin masa hari guru. Saya tak boleh lupa kecil-kecil muslimat hari guru kan. Seorang kawan saya tu, saya tak ingat ada cerita ke belum. Dia hadiahkan rantai tangan dekat cikgu. Kita tengok je, wah cikgu pun jemput dia naik atas stage bagi hadiah. Cikgu dah tahu dia nak bagi rantai tangan. Sabar je lah, bapak dia PPM cikgu kot. Lepas tu kami ni pergi hadiah sabun mandi. Tu pun kena marah dengan mak.
Mak nak beli sabun tu pun mak berjimat-jimat nak buat apa sabun. Nak bagi kat cikgu, hari ni hari jadi pula. Hari guru semua kawan-kawan bagi hadiah. Mak kata tak payah, cikgu tu ngajar ikhlas. Kita nak beli sabun pun bersusah payah. Tak payah bagi hadiah kat cikgu, buat baik je dengan cikgu. Jumpa cikgu bagi salam, senyum, tolong bawa barang cikgu. Nanti mak goreng nasi goreng lebih-lebih bagi kat cikgu. Kita bukan orang kaya. Nak beli sabun, mak sebulan beli sabun 4 biji. Cukup untuk sebulan. Contoh kan muslimat. Kan tak mampu muslimat dirahmati Allah. Kan jadi kita nak sebut macam mana walaupun kita tak memberi barang hadiah, tapi kita ada jiwa yang suka bersedekah. Orang yang bekerja rajinlah sikit goreng nasi pagi-pagi nak makan sama-sama dengan kawan pejabat. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nasi goreng bodoh memang sedap. Ada orang yang tak faham, bukan bodoh ya. Jangan tulis bodoh. No, salah. Tak baik tahu cakap bodoh, dosa. Kan? Bodoh, B-O-D-O tu nasi goreng bodoh, mi goreng bodoh, macam tu. Bukan bodoh. Bodoh tu lain. Ustazah Zai tak ajar cakap macam tu. Jangan tulis resipi nasi goreng bodoh. Lepas tu dia tulis by Ustazah Zai. Kan orang duk mengata bodoh sungguh. Tak nak orang bodohkan kita. Dan kita tak suka cakap bodoh pada orang. Bodoh tu bukan bodoh. Nampak macam tak berapa cun lah. Tapi semalam menu dekat Rotana Hotel untuk asnaf, itu bukan bodoh lagi dah muslimat dirahmati Allah. Itu ketam udang. Ui, bayangkan Ustazah Zai pun dah lama jimat-jimat tak payah makan. Bukan sebab mahal ketam tu, tapi sebab banyak masa nak kena guna untuk makan ketam kan. Tak payahlah, payah berbenar. Baik nasi pada panas gaul dengan sambai pahang lagi sedap. Laju je makan, 2 minit setengah habis dah. Banyak lagi kerja lain nak buat. Okey, Rasulullah SAW menggambarkan orang yang kikir dan orang yang dermawan itu, subhanallah, dengan 2 orang yang masing-masing memiliki jubah. Orang yang dermawan terus-menerus memberi dan menginfakkan hartanya, sehingga jubah dan baju besinya menjadi terasa longgar dan lapang hingga akhir hayatnya. Sementara itu orang yang kikir, bakhil, kedekut, terlalu kuat memegang hartanya dan tidak mahu menyedekahkannya, sehingga pakaiannya terasa semakin menyempit dan menghimpit, yang pada akhirnya akan menyempitkan jiwanya. Sahabat-sahabat, anda faham ke perenggan ni? Cuba baca dengan pelan-pelan, Masya Allah. Siapa yang baru join La Tahzan, kita nak sebut muslimat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah. Berhenti cerita pasal nasi goreng bodoh. Allah pantang Ustazah sebut. Ini nak baca bab sedekah, okey? Hok tadi pula banyaknya komen bodoh-bodoh ni. Tapi yang bodoh tu kena delete. Salah. Okey, muslimat dirahmati Allah. Kita kena ada jiwa, ajar ke anak. Jangan ajar kat, ni ibu goreng nugget 2 ketul aja. Jangan bagi kat kawan. Mak apa macam tu? Pelik lah saya. Ramai kan yang macam tu. Tolong ubah sahabat. Kita duk ajar anak kita, jangan jadi orang kedekut, jadilah orang pemurah. Lepas tu besok bawakan bekal ni 2 ketul, jangan bagi kat kawan. Merah apa ni? Bulat-bulat mata marah ke anak, gigil-gigil lah nak pergi sekolah. Macam mana anak nak merdeka jiwanya? Anak nak share dengan kawan tak bagi. Anak punya perangai cikgu saja usik. Wah, sedapnya Muzayanah Abdullah hari ni bawa nugget ya pergi sekolah. Cikgu, tapi mak kita tak bagi cikgu makan. Ni kita punya, cikgu tak boleh minta. La ilaha illallah kalau dapat anak murid macam tu. Siapa ajar jadi kedekut ni? Mak kita kata tak boleh bagi kat siapa-siapa. Mak kita kata tak tahu tangan dia ada COVID ke apa. Cikgu, betul kan? Sekarang ni budak-budak di sekolah diajar muslimat dirahmati Allah, jangan bagi pinjam pemadam kat kawan, jangan bagi pinjam pensel kat kawan. Kan dia pulangkan, mana tahu tangan dia ada COVID ke. La ilaha illallah. Minda disuntik macam tu, anda dah kenapa? Cubalah bekalkan anak, sayang, kalau kawan pinjam pensel, mesti sebab dia tak ada pensel, dia terlupa pensel pahala tahu. Tapi sekarang kan musim COVID, lepas pegang pensel, sanitize dulu. Kan dah jaga sayang anak sangat, suruh sanitize pensel.
Cikgu nampak. Tu kenapa tu sembuh-sembuh tu kat meja tu? Mak kita kata sanitize dulu. Sebab tadi kan cikgu pinjam pensel kita. Mana tahu tangan cikgu ada COVID. Hasam lagi bahasa. Ingat cikgu tak kecil hati. Aduh, serba salah muslimat dalam COVID ni. Serba salah. Serba salah belaka. Confuse budak-budak. Mak kata jangan sentuh barang kawan. Confuse budak-budak. Nanti COVID. Jadi anak tak kenal Tuhan. Anak kenal COVID. Anak tak kenal Allah. Cabaran akhir zaman ibu, nenek-nenek nak mengajar anak cucu kita. Mereka yang lahir tahun 2020, 2021 lebih kenal COVID daripada kenal Tuhan. Please, anda faham maksud ustazah kan? Kita tahu SOP-nya macam mana, cara kita mendidik diri kita supaya jaga diri jangan dihinggapi COVID. Kita jaga diri kita. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, jaga diri kita. Allah yang suruh kita jangan campak diri kita kepada kebinasaan. Tapi jangan ajar anak-anak kita tak mengenal Tuhannya. Allah tu sayang. Dia sebut kun fayakun. Jadi semua jadi. Allah tu sayang. Dia tak perlukan kita. Kita tak solat pun tak luak kekuasaan Allah. Kalaulah 10,000 orang kat dunia ni tak solat, power Allah tu kurang. Allah tak macam tu. Allah tak kisah pun mu solat ke tak solat. Sebab Allah tetap Allah. Kita nak berlagak jadi bos, kan muslimat dirahmati Allah. Kau ingat kerja kat pejabat tu boleh selesai dengan kau seorang jadi bos. Engkau perlukan office boy, engkau perlukan kerani, engkau perlukan bahagian akaun, engkau perlukan sekian-sekian. Mengakulah bos. Kau tak boleh hidup seorang-seorang walaupun kau bos. Tapi Allah perintahkan, kita tak buat. Allah boleh kata kat kita, aku tak kisah pun orang buat ke tidak. Neraka tetap ada untuk orang yang tak buat. Syurga tu untuk orang yang berbuat. Tapi kita bos, agung hatta kita ni muslimat. Berapa banyak dayang-dayang dayang-dayang bunting pula dah. Dayang-dayang kat istana tu. Jadi kita nak sebutkan macam mana muslimat dirahmati Allah. Kita ni kenal Allah ke tidak? Subhanallah, akidah ni muslimat, fitnah akhir zaman ni dahsyat. Allah datangkan makhluk halus tu untuk kita kenal siapa Tuhan kita. Jangan sampai sehalus makhluk yang tak nampak di mata kita makin jauh dengan Tuhan kita. Tolong, okey? Faham maksud saya, wahai orang dewasa yang belajar? Seterusnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana keteguhan jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Allahu Akbar, muslimat dirahmati Allah. Indahnya hidup orang yang suka menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Kita suka kan? Bumi yang ditimpa hujan subur, Masya Allah, tabarakallah, tidak kering kontang. Allah mengganda-gandakan rezeki bagi orang yang suka infak ke jalan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah apa ni? Surah Al-Isra ayat yang ke-29. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ unuqun. Apa tu? Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Surah Al-Isra 29. Apa maksud tangan terbelenggu? Duk terikat tangan ni ke belakang. Ada pitih banyak ni. Ada duit banyak ni. RM banyak ni. Tapi tangan terbelenggu, tak mudah menghulurkan. Ini manusia yang tak suka infak. Masya Allah, tabarakallah, muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kan mimpi tu setan. Ustazah, saya mimpi beranak kembar. Apa maknanya Ustazah? Kata mimpi baik itu setan. Allah Zaini. Stweng, bertukar. Sangka baik dengan Allah.
Semoga mimpi melahirkan itu maksudnya rezeki. Tak payah fikirlah setan tak setan tu. Kita jangan jadi setan dengan percaya benda yang bukan-bukan. Gitu je lah. Okay? Sekian dimaklumkan. Sesungguhnya terbelenggunya jiwa disebabkan terbelenggunya tangan daripada mengeluarkan sedekah. Sesungguhnya terbelenggunya jiwa disebabkan terbelenggunya tangan daripada mengeluarkan sedekah. Allah, rupanya sempit dada aku ni, rasa macam terpenjara ni, rasa macam tak berjiwa merdeka ni. Padahal merdeka lama dah, perhambaan dah pupus dah muslimat. Tapi kenapa aku rasa tak bebas? Jiwa aku tak seronok sebab engkau membelenggu tangan. Engkau terlalu bakhil. Bila engkau memberi, engkau ada rasa aku ni cukup tak? Aku bagi ke orang, aku sagi cukup dah. Aku sagi cukup dah. Syaitan membisik-bisikkan kefakiran apabila kita memberi kebahagiaan. Yang kau duk bagi gembira ke orang ni, kau siapa nak gembirakan kau? Mulalah kita mengungkit, asyik aku je bagi gembira kat dia, dia tak gembira pun kat aku. Kita tak nampak Allah. Kita tak nampak Allah sebenarnya. Kita beri bukan orang tu. Tolong sahabat-sahabat La Tahzan, pengikut Ustazah Zai, faham mudah macam ni. Hari ni kita tolong A, jangan harap apa-apa dari A. Ikhlaskan memberi kepada A. Pada suatu hari, kita pula susah. A, tolong aku. Dulu kan aku dah tolong kau. Aku tengah susah ni, tolonglah aku. Kata aku ni nak tolong diri aku, tak boleh. Kau yang tolong aku. Macam mana aku nak tolong kau? Kita dah mula marah. Kau kata kau susah sekarang. Tu gerai burger yang aku bagi modal RM1,000 dulu, sekarang dah ada 10 cawangan kan. Takkan susah lagi, sekarang aku tengah susah. Tolonglah aku. Mulalah kita nak membatalkan pahala sedekah kita dengan mengungkit-ungkit. Kalau aku tahu dulu aku tak tolong si A tu. Padahal kita tak cakap pun kat A nak bagi pinjam. Kita nak bagi dia buat modal buka gerai burger contoh. Muslimat. Tapi dah mula sombong. Dah ada 10 cawangan kedai burger. Lupa dah pertolongan kita yang mula dulu. Tak payah balik dengan sedih. Harapkan pertolongan Allah. Ikhlaskan hati, jangan mengungkit-ungkit tolong A hari tu. Allah yang gerakkan hati kamu untuk tolong A dulu. Lupakan. Bercerita aku ada masalah A. Kalau dia nak tolong, Alhamdulillah. Dia tak tolong, jangan hentak-hentak kaki balik. Jangan sihirkan dia balik. Jangan fitnah tuhmah dia balik. Baliklah dengan lapang dada dan mengadu pada Allah. Allah akan datangkan B to Z untuk membantu anda. Saya nak cakap macam mana sahabat-sahabat? Yakinlah. Tiba-tiba kita meratap, ya Allah, aku tengah susah ni. Tak ada siapa yang boleh tolong aku. Ya Allah, bantu aku. Wahai Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Halim, Allah Al-Hafiz, Allah Al-Muhaimin. Bantu aku, ya Allah, aku tengah susah ni. Cerita kat kawan tak ada masalah. Tapi jangan merayu-rayu kat dia, tolonglah aku matilah kalau kau tak tolong. Jangan muslimat. Siapa kita untuk minta tolong kepada makhluk sampai meratap menyembah macam tu? Tuhan kita Allah. Mengadu pada Allah. Luar biasa anda rasakan. Nanti tiba-tiba dapat WhatsApp. Tet, WhatsApp masuk. Ui, aku nak jumpa hang lah, lama tak jumpa. Dah kenapa aku tak ada mood lah nak keluar ni. Lah, aku baru teringat lah kau. Aku baca balik conversation kita ni. Aku pernah hutang duit engkau kan 1,000 hari tu. Aduh, aku baru teringat ni. Kan? Rock tak bahasa Ustazah? Aduh, aku baru teringat ni kat engkau ni. Kan? Melah kita ngetih. Aku nak bayar duit engkau 1,000. Tu dia melompat kita dari katil. Tak jadi nak lemau. Ya Allah Tuhan, siapa pula yang bagi tahu dekat B ni? Siapa pula? Aku dah lupa dah dulu aku bagi kat dia. Sekarang ni pula dia nak bayar hutang dekat aku ni. Ya Allah, Engkau maha baik, ya Allah. Bukan setakat B datang, C datang, D datang. Orang ketuk pintu, tok. Ustazah, saya ada berita baik ni. Berita apa kak? Hujung minggu ni Ustazah pergi mana? Jom pergi Langkawi, makan siakap. Tiba-tiba. Muslimah. Kan? Rezeki Allah datangkan. Tapi jangan pernah lepas ni A tu datang ke aku, memang aku takkan tolong lah kau. Mati hidup balik pun aku takkan tolong. Jangan ada hati yang macam tu. Allah datangkan A pada kita ada sebab. Ujian untuk kita. Ada tak hati ni ikhlas ketika memberi? Sebab tu belajar melupakan saat kita memberi. Tapi saat kita menerima tu, makcik yang tadi ajak Ustazah pergi Langkawi makan ikan siakap tu, Allah pula aku nak balas kat acik ni. Baiknya dia bawa aku pergi Langkawi makan siakap RM90 pula. Ya Allah, baiknya.
Kan? Lepas tu balik pada Langkawi, Cik nak pergi pasar, biar saya tumpangkan. Tak payahlah susah-susah Ustazah. Tak apalah Cik, saya tak boleh lupa Cik tolong saya hari tu. Kalau orang tolong kita, ingat, kenang supaya kita ada rasa nak membalas kebaikan dia. Tapi kalau kita tolong orang, lupakan. Dia pula datang, Ustazah, saya nak tolong Ustazah ni sebab dulu kan Ustazah. Ya Allah, bila masa pula saya tolong akak ni, saya dah terlupa dah. Ya Allah, bagilah aku hilang ingatan bab aku tolong orang ni, ya Allah. Supaya kita tak timbul ungkit-ungkitan. Anda faham tak maksud Ustazah sayang-sayang sekalian? Orang-orang yang kikir adalah orang yang paling sesak dadanya dan sempit akhlaknya, kerana mereka adalah orang-orang yang kikir atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka sedar bahawa apa yang mereka berikan kepada orang lain akan mendatangkan kebahagiaan, nescaya mereka akan segera melakukan kebaikan ini. Masya Allah. Jom baca bersama-sama sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seandainya mereka sedar bahawa apa yang mereka berikan kepada orang lain akan mendatangkan kebahagiaan. Anda faham tak? Kita dah beri bahagia pada A, tapi A sama sekali tak membalas kebahagiaan itu. Allah sedang menyiapkan kebahagiaan untuk anda. Ya Allah, macam mana lagi saya nak belah dada, nak pindahkan kepada anda, nak bagi tahu banyak tolong orang, banyak kesian ke orang, banyak sayang ke orang. Janganlah pula ada yang PM tepi, Ustazah hamba cakap berapi-api, semalam saya tulis anak saya dah 3 hari tak minum susu, Ustazah tak bank in pun ke akaun saya. Zaman sekarang ni jangan duk hulak tangan terlebih pula. Saya punya anak dah 3 hari tak makan susu. Jangan makan susu, minum susu. Jadi Ustazah pun tulis, kalau betul tolong masuk messenger inbox Ustazah, tolong letak nombor telefon, alamat penuh. Kita nak minta duit, bukan nak bagi alamat. Nombor akaun kan dah ada tu, masuk je lah hamba. Dia sergah kita macam tu pula. Kenapa Ustazah minta alamat? PPZ di setiap tempat boleh menjalankan tugas. Alah Ustazah, PPZ tak boleh pakai. Okey, tak boleh pakai tak apa. Tu kerja mereka. Mereka tak buat kerja, nanti mereka jawab depan Allah. Ustazah insya-Allah ada sahabat-sahabat di seluruh Malaysia. Ustazah akan masuk je Facebook Ustazah. Siapa yang tahu area ni, tolong cari alamat ni. Tolong tengok betul ke ada anak kecil umur 3 tahun dah tak minum susu 3 hari. Tolong cek. Ustazah, tak ada pun anak umur 3 tahun dah 3 hari tak minum susu. Bini 3 orang adalah Ustazah, tapi semuanya dia tak bagi nafkah. Ambil kau, sekian dimaklumkan. Kan? Zaman sekarang kena hati-hati. Kita nak beri sahabat-sahabat supaya kita insya-Allah membantu orang yang sangat-sangat memerlukan. Ustazah pegang amanah tabung umrah, amanah saham akhirat. Bukan satu perkara yang mudah. Bukan suka-suka je boleh PM tepi, Ustazah, mak saya tak pernah pergi umrah lagi. Anda tak hina dengan bagi tahu macam tu pada Ustazah, tapi buktikan. Kenapa sayang mak tak pergi umrah lagi, dah umur 70 tahun. Ustazah macam mana Ustazah? Ustazah boleh ziarah rumah saya. Saya bukan nak meminta, tapi saya nak cerita. Saya tak mampu nak bawa mak saya pergi Mekah. Tolong cerita kat Ustazah. Serius, tolong cerita kat Ustazah. Syarat utama, tak pernah ke Baitullah dalam usia warga emas. Masih sihat, masih boleh urus dirinya sendiri. Kedua, please lah, pastikan orang yang kita nak taja tu orang yang jaga hubungan dengan Allah. Ini sembahyang pun tak pernah, macam mana nak pergi Baitullah, sahabat-sahabat? Jangan kata Baitullah tu tempat untuk bertaubat. Bertaubat tak payah tunggu Baitullah. Bertaubat sekarang ni kita berastaghfirullah. Jangan faham Mekah tu tempat kita menyuci dosa. Please. Ya, itu sebahagiannya, tapi bukan keutamaan. Sebab bertaubat tu setiap hari. Nabi 70 ke 100 kali sehari bertaubat. Kita yang banyak dosa ni, dah tahu buat lagi, dah tahu buat lagi. Bukan bertaubat. Nanti bila saya pergi Mekah, Ustazah, saya nak bertaubat. Silap. Nanti kalau saya dapat panggilan haji, saya nak bertaubat. Bertaubat tu sekarang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bertaubat tu wajib. Pergi Mekah tu bukan kewajipan bagi orang yang tak mampu, tapi disebabkan dia jaga amanah. Ustazah, makcik ni rajin. Ustazah, majlis ilmu. Dia orang miskin, tapi Ustazah dia selalu tolong masyarakat. Orang ni yang kita nak tolong. Faham? Sila
sila cerita kat Ustazah orang yang anda nampak tu. Di seluruh Malaysia Ustazah akan pergi jumpa dia, interview dia. Bukan interview nak kena isi borang, keputusan SPM berapa dulu cik? Tak ada kerjanya Ustazah nak tanya SPM dapat 10A ke tidak. Oh Ustazah interview nak pergi Mekah ni kena tanya kalau 10A SPM baru lulus ya. Cik ni UPSR pun tak ambil dulu Ustazah. Memang tak layak lah hidup. Ada yang pergi tu tak pandai membaca pun muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Orang-orang kikir adalah orang yang paling sesak dadanya dan sempit akhlaknya kerana mereka adalah orang-orang yang kikir atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kikir tu bakhil, kedekut. Seandainya mereka sedar bahawa apa yang mereka berikan kepada orang lain akan mendatangkan kebahagiaan, nescaya mereka akan segera melakukan kebaikan itu, sahabat. Orang buat baik, dia rasa nikmat di hati, jantung hati ni tenang. So dia akan jadi macam orang ketagih nak buat baik. Dia jadi macam orang tamak pahala. Anda faham tak kenapa ada orang dah buat baik, nak buat baik lagi, nak buat baik lagi? Sebab dia rasa baik tu patah balik pada diri dia sendiri. Subhanallah. Okay? At-Taghabun 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah nak pinjam apa dari kita, sahabat? Itu yang kita infakkan semula rezeki yang Allah beri pada kita, itulah maksudnya qardan hasanah. Kita pinjamkan sesuatu yang baik, itu maksud bersedekah dengan ikhlas. Nescaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepada kamu dan mengampuni kamu. Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepada kamu dan mengampuni kamu. Apa lagi yang kita nak dalam hidup ni? Wa yaghfir lakum. Allah ampunkan kita dengan sedekah. Ya Allah, beratnya tangan aku ni nak bersedekah, ya Allah. Tapi aku banyak dosa, solat taubat aku belum tentu kau terima. Istighfar aku jap buat, jap tak buat. Ya Allah, semoga dengan sedekah aku ni menggugurkan dosa. Orang dengar kita cakap yang tu, alah kau confident sangat, engkau dulu menagih dadah segala dosa engkau buat kan. Takkan Allah nak senang-senang ampunkan dosa dengan kau bersedekah je. Allah yang cakap wa yaghfir lakum. Allah ampunkan dosa kita, syaratnya sedekah itu sedekah yang ikhlas. Munirah Draman, penjual sayur. Saya percaya Munirah Draman daripada buang sayur-sayur yang dah rasanya besok kalau jual orang tak nak beli dah. Pasti dia banyak bersedekah walaupun susah payahnya dia menjual sayur. Betul tak Munirah Draman sayang? Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Al-Hashr ayat 9. Dan barang siapa yang dipelihara daripada kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rupanya nak jadi pemurah ni, tak nak jadi orang bahil ni, Allah yang datangkan muslimat. Ustazah, bukan salah kita lah kalau kita jadi orang kedekut. Salah Allah lah. Siapa suruh tak campak kat hati saya ni rasa nak bersedekah? Ya Allah, tak pernah mengaku diri hamba. Hei hamba, kita hamba. Kita hamba. Kita minta dengan Tuhan kita, ya Allah, tolong bantu aku untuk rajin bersedekah. Ya Allah, tolong limpahkan rezeki pada aku. Bila limpahan rezeki pada aku ni, aku nak jadi pembayar zakat yang paling banyak dekat Taman Keramat Permai ni. Amin. Ada jiran saya dengar setiap hari bulan dia minta, Ustazah zakat mana? Hari tu cakap kat kuliah ke main. Tak layak terima zakat dengan jiran saya. Masya Allah. Muslimat dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Minta dengan Allah, tolong ya Allah. Jangan bagi mata aku ni kelabu asap dengan duit, ya Allah. Bahasa mudah dia macam tu. Tolong ya Allah, bagi aku hati yang tawaduk, ya Allah, merasa cukup qanaah, merasa cukup sempurna, ya Allah. Tak nak jadi manusia membazir-bazir, nak gunakan balik rezeki kau ni ke jalan kau, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Minta dengan Allah. Kalau kita tak minta dengan Allah, takkan Allah tiba-tiba nak campak rasa tu pada diri kita. Masya Allah, sahabat-sahabat. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Al-Baqarah ayat 3. Dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Siapa mereka ni? Orang bertakwa. Orang bertakwa sentiasa nak rasa infak harta rezeki yang dia dapat ke jalan Allah.
Jom kita rujuk syair. Masa dah habis saya minta maaf muslimat. Kan? Syok bahas ayat ni. Allah telah menganugerahkan kamu, maka nafkahkanlah sebahagian daripada pemberian tersebut. Materi itu sebenarnya tidak ada usia pun berakhir. Maknanya kegilaan kepada benda-benda materialistik. Ada jiwa yang mata, matanya mata duitan. Tak tahulah mata duitan tu macam mana, kan? Setiap kali dia nak pakai eyeshadow, dia letak 2 kupang gas. Kelopak mata tu mata duitan. Hidup lagi tu. Tapi maksud muslimat, apa je duit? Tolong Ustazah buat ni boleh tak? Duit? Mana duit? Tak ada duit jangan cakap lah. Allah, kesian. Kesian muslimat dirahmati Allah. Semoga kita dijumpakan dengan orang yang bukan niat nak menganiaya. Dia bagus ni, ambil kesempatan kat dia ni, dia tak pernah minta upah ni, pijak je dia ni. Mu buat macam tu, Allah tak buta. Allah tak buta sahabat. Lagi menjerut rasa jadi orang bakhil. Jangan niat nak menindas orang, tapi niat untuk sama-sama naik sebagai hamba yang diredai Tuhan. Kena fikirlah orang tu pergi kerja isi minyak macam mana. Orang tu nak makan pakai apa? Takkan nak guna daun-daun pula. Lepas tu, bos, saya dah kerja 3 bulan bos, tapi gaji tak pernah bayar. Kau ni nak masuk syurga ke neraka? Gaji. La ilaha illallah, pelik. Sedangkan Nabi mengajar tolong bayar upah pekerja kita sebelum peluhnya kering. Maksudnya apa sebelum sebelum peluh kering? Jangan biarkan dia ternanti-nanti. Kenapa ni dah 1 hari bulan gaji tak bayar lagi ni? Kenapa ni dah 10 hari bulan allowance tak dapat lagi ni? Jangan biarkan. Kalau kita rasa susah saat tu, bawa bincang semua. Minta maaf, pandemik ni saya kena bayar separuh je gaji. Kena cerita. Jangan biarkan orang ternanti-nanti. Harta itu bagaikan air. Jika tidak pernah digunakan, dia akan berhenti mengalir. Masya Allah. Harta itu bagaikan air. Jika tak digunakan, dia akan berhenti mengalir. Patutlah orang yang hebat belanjakan. Seperti air yang laju mengalir rezekinya. Subhanallah. Jika dia dimanfaatkan, alirannya tidak akan pernah susut. Itu harta. Kan? Bukan simpan. Ustazah nak bagi duit tu beranak. Bukan beranak je dah, dah beranak, bercucu, bercicit dah. Belanjanya hidak. Sahabat-sahabat pelik. Lepas tu bila belanjanya hidak, kata kak, kenapa tak pergi hospital? Hospital mahal Ustazah. Nak cari yang free. Memanglah ada hospital kerajaan. Tapi terkadang muslimat, kita mampu. Kita ada duit. Tapi muslimat kita cantas orang punya. Kita ambil kota orang-orang miskin, kita gunakan yang free tu untuk kita. Ramai yang buat. Tolong berhati-hati muslimat. Itu untuk belanja diri sendiri tu bakhil. Kalau nak belanja orang lain, lagilah bakhil, tak hidung masin. Sorry. Tapi nak cakap juga, muslimat dirahmati Allah, pelik. Okey? Hatim mengatakan, wahai orang yang tidak mengetahui hal yang gaib selainnya, yang menghidupkan tulang belulang putih yang sudah lapuk. Sungguh aku pernah merasakan lapar menggigit perutku, sementara pembekalan pun menggoda. Akan tetapi rasa takut yang amat sangat adalah saat menghadapi hari, saat kebanyakan manusia merasa tercela. Saat bila semua kita merasa tercela? Saat berlakunya kiamat muslimat. Kita yang berlari atas dunia, takut jadi orang yang mengesot merangkap di akhirat. Kerana apa hari ini kita hidup nafsi-nafsi? Kita tak pandang orang yang disuruh oleh Allah untuk membantu. Kita tak pandang. Kita sibuk dengan gembira diri kita. Kita tak sibuk nak menggembirakan orang lain. Kesian, muslimat dirahmati Allah. Si dermawan ini, yakni Hatim, menyuruh istrinya supaya menjamu tetamunya, menunggu para pengikutnya untuk makan bersama dengannya, serta menyapa mereka dengan ramah untuk melapangkan dadanya. Dia berkata kepada istrinya, kita nak tiru orang-orang soleh ni sahabat-sahabat. Dia cakap kat isteri, jika engkau menyiapkan bekalan, maka siapkanlah dalam jumlah yang banyak, kerana aku tidak makan sendirian. Kita siapkan bekalan, jangan tunjuk kat kawan bawa makanan. Macam gitu.
Macam mana? Tapi nak masuk syurga macam depa. Peliklah kita ni muslimat. Dia kemudian berkata kepada isterinya sambil menjelaskan falsafah hidupnya yang cukup jelas itu, satu perbandingan yang sangat terbuka. Perlihatkanlah kepadaku seorang dermawan yang meninggal sebelum ajalnya, maka hati ini terasa ikhlas. Atau perlihatkan kepadaku orang bakhil yang merasa kehidupannya kekal. Masya Allah sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perlihatkan kepadaku seorang dermawan yang meninggal sebelum ajalnya, maka hati ini terasa ikhlas. Tiru, contohi kisah-kisah orang yang dermawan. Cuba anda Google kisah Sulaiman Ar-Rajhi. Super kaya. Ustazah baca kekayaan dia luar biasa. Tapi matinya sehelai sepinggang. Bercita-cita untuk mati sehelai sepinggang. Ada satu paper artikel tajuk, muslimat dirahmati Allah, Sulaiman Ar-Rajhi sehelai sepinggang. Saya baca tajuk tu, muflis ke dia ni? Rupanya sebelum dia mati, dia dah buat universiti wakaf, masjid wakaf, segala wakaf. Allahu Akbar. Dia dah agih harta dia siap-siap. Dia tak nak mati dalam keadaan bergelar hartawan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa ni, saya nak tanya, boleh tak orang dah berumur macam saya tak boleh nak pergi umrah dan haji? Umrah tidak ada had umur, cikgu sayang, tak ada had umur. Cuma 12 tahun, 18 tahun ke atas. Baru je keluar SOP baru, kanak-kanak dah dibolehkan. Tapi nanti kita tunggu lagi sikit masa. Okey, muslimat. Apakah mengumpulkan harta itu boleh menambah umur pelakunya? Deep. Jom kita jawab soalan ni. Apakah dengan mengumpul harta itu boleh menambah umur pelakunya? Yang mati tetap mati. Malaikat maut datang, kau nak ambil nyawa aku? Aku ada segunung emas tu tengah disimpan. Ada ku kisah dengan segunung emas. Mati tu Allah tak bagi lambat sesaat, cepat sesaat. Habis tu bila masa aku nak habiskan harta aku? Padan muka kat hang lah. Allah suruh belanjakan masa hidup, dia dah mati baru nak declare harta. Habislah dimakan oleh waris-warisnya. Tak salah. Tapi apa yang waris buat? Kalau dibekalkan dengan agama, waris takkan berebut harta. Jom kita jadikan harta wakaf pula untuk arwah mak kita ni. Tak berebut harta. Tapi yang tak dibekalkan dengan agama berebut harta, Masya Allah, tanah sekangkang kera. Tapi berpisah adik-beradik hanya kerana berebutkan harta. Kan lebih baik kita belanjakan masa hidup, tinggalkan agama kepada anak-anak, biar mereka diberi rezeki mencari sendiri jalan hidupnya dengan panduan agama. Atau apakah menginfakkannya membuat harta berkurang? Wallahi 20 tahun dakwah saya tak pernah jumpa orang yang kaki infak dermawan jatuh miskin. Saya tak pernah jumpa. Bahkan makin kaya. Berkawanlah dengan mereka, sahabat-sahabat. Okay, kalau mereka jatuh miskin tu something wrong. Dia bersedekah dulu pakai duit apa? Itu kena cek juga. Tentu saja tidak. Semua itu tidak benar. Tamat 144 yang sangat memberi kesan pada jiwa kita dalam bab infak. Belanjakan harta kita ke jalan Allah. Sahabat kita bukan Abu Bakar yang berhabis segala. Kita bukan Khadijah yang pakai baju bertampal-tampal, berhabis segala untuk agama Allah. Tapi cukuplah pinjam sikit. Tolong jangan bakhil. Tolong jangan kedekut, muslimat dirahmati Allah. Mulakan dengan sikit. Jangan, Ustazah saya RM1 sehari ni saya tak minat. Leceh lah Ustazah. Lepas tu akak suka yang macam mana? 1,000 sebulan. Dah berbulan-bulan. RM10 pun tidak. Sekian dimaklumkan. Tangguh lagi akhirnya tua. Tangguh lagi akhirnya habis masa. Tangguh lagi akhirnya mati. Kita mulakan walau sikit. Mungkin bukan RM, tapi cakap yang baik itu juga sedekah. Tolong orang itu juga sedekah. Masya Allah, tabarakallah, muslimat dirahmati Allah. Allah maha baik dengan kita. Sebab itu Izati bagi tahu Ustazah, letih jawab WhatsApp makcik-makcik ni. Kenapa? Ramai sangat nak infak emas AFT. Saya tak meminta muslimat. Saya cerita hari itu sebab
Saya suka menghadiahkan sesuatu kepada orang nak pergi Mekah. Sebab nak bagi 8,000 segi debuk, mana nak mampu muslimat. Saya nak bagi. Mesti ada benda yang dari aku ni untuk mereka bawa ke sana. Sekurang-kurangnya bila mereka pakai tu, semogalah adalah, ingat lagi ustazah hari tu bagi kat kita ni. Teringat tu walaupun dia, semoga ustazah Zai sihat. Tak angkat tangan doa, ingat tu sebenarnya adalah doa. So, muslimat dirahmati Allah, kalau ikut nak jual ni, ustazah jual RM20 satu mask. Ustazah jual RM20 satu mask. Okay? Termasuk kos untuk post. Tetapi muslimat dirahmati Allah, mana aci hangpa pula nak infak ustazah tak dapat pahala. So ustazah kata RM10. Win-win situation. Kan? Fair and lovely. Ustazah RM10, Handa RM10. Jadi Zati kata, kenapa murah ustazah RM10 pula? Win-win situation. Fair and lovely. Ustazah dah niat nak sedekah, tiba-tiba hampa pula sedekah. Mana aci? Ni tamak pahala ni, tamak pahala. Lepas tu, hampa RM10, ustazah RM10 untuk jemaah umrah Al-Fawaz Travel. Tapi yang nak beli belum jual lagi. Ada sebab. Sabar. Gi sikit je masa lagi. Sebenarnya jujur, ustazah sedang tunggu kalender Latahzan. Janji hari tu sebelum bulan 12. Lepas tu tunggu JAKIM tak keluarkan kalender baru lagi. Nanti silap tak waktu, jadual waktu apa semua kan. Alah, lepas tu janji 6 hari bulan. Tak siap lagi. Ni dah berapa hari bulan. Kalau minggu ni tak siap. Muslimat dirahmati Allah, payahlah ustazah nak buat kerja. Sebab ustazah nak jual tu serentak. Jualan amal tu Al-Fawaz Mas dengan kalender Latahzan. Barulah senang tim khidmat ustazah nak buat kerja sekali post. Tapi tak paksa beli pun, kan? Supaya apa yang kita dapat daripada situ membantu apa sahaja kerja kebajikan yang kita buat. Bukan masuk akaun ustazah, masuk akaun yang telah ditetapkan, insya-Allah. Okey, ampun maaf zahir batin, saya sayang semua kerana Allah. Itulah sahabat-sahabat Latahzan. Orang duk cakap kat ustazah, letaklah nombor akaun Darul Fawaz kat bawah ni ustazah. Macam live-live yang lain juga. Saya minta maaf. Saya bukan macam tu. Tapi bila ustazah buat projek-projek macam tadi tu, muslimat dirahmati Allah, letaklah saham anda dekat situ. Sebab itu adalah untuk dana Al-Fawaz menguruskan apa sahaja. Okay? Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.